Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Ya, masih isu ya berkaitan dengan Menteri Besar Kelantan yang baru yang bakal disaman ini. Ya, sebelum itu beliau diminta untuk meminta maaf, tetapi akhirnya kita boleh nampak beliau membuat satu kenyataan balas ya daripada tuntutan daripada ahli Dewan Undangan Negeri, yaitu Dr. Hafizah, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk kita dengar pencerahan daripada Bro Iswardi ya berkaitan dengan isu-isu perundangan. Ya, adakah MB Kelantan ini akan menang kalau disaman atau beliau akan kalah di dalam saman fitnah ini, saman tuduhan ini yang melampau ini yang boleh dianggap sebagai tuduhan menyesatkan sahabat-sahabat semua. Jadi ini dia, kita mau ikuti kenyataan ya berkaitan dengan isu perundangan yang akan dicerahkan oleh Brother Iswardi. Jadi menarik untuk kita tonton bersama sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, mari kita lihat ya pencerahan daripada Brother Iswardi. Dia kata, kenapa mudah koyak? Menteri Besar Kelantan Nasruddin Daud tampil menjelaskan ucapannya selepas dua adun pembangkang di negeri itu memohon permohonan maaf daripadanya atau berdepan tindakan mahkamah. Saya sebut perjuangan Islam. Saya tak sebut lawan Islam. Boleh semak ucapan itu jelas dan nyata. Islam dan perjuangan Islam itu lain. Dua benda yang berbeza. Jangan pusing mengatakan saya menyebut mereka menentang Islam. Tidak. Lain dua benda yang berbeza. Perjuangan Islam yang saya sebut boleh dengar elok-elok sebab saya bercakap bahasa Melayu Kelantan yang boleh mudah difahami. Katanya. Okey. Terdahulu kalau kita tengok apa orang kata, dua adun Kelantan mahu saman Menteri Besar, dua adun pembangkang di Kelantan menuntut permohonan maaf daripada Menteri Besar Muhammad Nasruddin Daud susulan kenyataannya yang mendakwa mereka menentang perjuangan Islam. Adun Kota Lama Dr. Hafizah dan adun Galas Muhammad Syahbuddin Hashim memberi tempoh 7 hari kepada Nasruddin dan tindakan mahkamah akan diambil sekiranya dia gagal berbuat demikian. Kegagalan Menteri Besar melaksanakan permohonan maaf secara terbuka mengundang kepada tindakan undang-undang iaitu saman sivil. Kita tidak boleh berkompromi dan membiarkan ucapan serta budaya pemecahan umat berterusan dalam negeri ini. Sebagai Menteri Besar, sewajarnya pendekatan perpaduan dan penyatuan menjadi pilihan berbanding tuduhan melulu serta menyemai benih-benih keliru, katanya. Okay, now ini saya dah baca tadi. Baik. Kita bahaskan sikit. Dia kata, kita tengok kenyataan Menteri Besar tadi, dia kata, kenapa koyak? Saya sebut perjuangan Islam. Saya tak kata lawan Islam. Okey. Now, kita bandingkan perkataan itu. Dia kata bahawa dua orang adun ini menentang perjuangan Islam. Okey. Saya try cari video dia kalau jumpa. Okay, saya jumpa video dia. Kita dengar sama-sama. Kan orang kata saya fitnah pula kan? Okay. Jangan tuan ucap terima kasih banyak-banyak pada rakyat Kelantan ni memberi sokongan kepada perjuangan Islam. Alhamdulillah, orang muda bersemangat. Orang tua tu, orang muda sokong perjuangan Islam. Orang muda pun sokong. Alhamdulillah. Sehingga tinggal 2 kursi. 2. Tak apalah, kena ada juga. Takut orang nak tengok lagu mana. Nah ni. Hak lawan perjuangan Islam lagu mana.
Jadi kuih-kuih rakyat boleh tunjuk. Hak dua tu. Hak takut orang nak tengok lagu mana. Nah ni. Hak lawan perjuangan Islam lagu mana. Jadi kuih-kuih rakyat boleh tunjuk. Hak dua tu. Tuan-tuan dengar So dia kata kat sini, yang lawan perjuangan Islam. Saya sebut perjuangan Islam. Saya tak sebut lawan Islam. Inilah umpama kan. Umpama macam ni lah. Saya sebut bodoh. Saya tak kata bangang. Faham tak maksud dia? Tak, lawan perjuangan Islam tak ada beza ke dengan lawan Islam? Perjuangan Islam ada beza ke dengan lawan Islam? Sebab itulah kepada Menteri Besar Kelantan, lain kali belajar habis dulu jangan tak tahu Menteri Besar Kelantan belajar tak habis. Tak tahulah kalau lepas ni dia ada ambil degree kan. Ada kan ambil degree lepas tu? Tak ada. Dia tak habis belajar. Di second year dia balik. Betul tak nak petikai? Kita petikai lah. Tuan-tuan, kita nak cerita macam ni. Dia bercerita tentang nak tengok orang yang menentang perjuangan Islam. Perjuangan Islam. Dia tak kata perjuangan PAS. Kalau dia kata perjuangan PAS, betul lah dia kata bahawa orang kata bukan menentang Islam. Kita faham. Perjuangan PAS, betul lah dia kata saya sebut perjuangan PAS. Bukan saya kata perjuangan Islam atau menentang Islam. Itu betul lah. Tapi bila disebut perjuangan Islam, seolah-olah dia kata menentang Islam. Jadi adakah Nasruddin Daud ni, Menteri Besar Kelantan sekarang ini, nak mengatakan bahawa perjuangan PAS bukan perjuangan Islam? Atau perjuangan Islam disebut oleh Nasruddin Ahmad itu bukanlah Islam? Adakah itu maknanya? Adakah itu maksud dia? Adakah itu perkara yang dibawa dalam isu ini? Ataupun dia hanya nak berdalih sebab dia sudah terlepas cakap. Dia kena minta maaf ni tuan-tuan. Dia ada 7 hari untuk minta maaf. Kalau saya fitnah dia, saya tak ada masalah. Kalau benda tu faktanya benar, benda dinyatakan sebaliknya, saya akan minta maaf. Tapi sekarang ini, sanggupkah Nasruddin Daud dipanggil sebagai Singapah ni, nak sanggup untuk tundukkan ego dia dan memohon maaf kepada dua Adun Galah dan Kota Lama kerana dikatakan mereka menentang perjuangan Islam. Kalau tidak, maka beliau akan disaman dan dibawa ke mahkamah. Implikasi dia apa tuan-tuan? Implikasi dia adalah kalau dia dibawa ke mahkamah, dia kena membuktikan satu perkara saja. Bahawa benar bahawa dua adun ini Galas dan juga Adun Kota Lama ini menentang perjuangan Islam. So pertama dia kena define apa itu perjuangan Islam. Dia kena define perjuangan Islam itu apa. Dan kedua, dia kena tunjukkan secara zahir, secara bukti bahawa mereka memang ada melakukan aktiviti yang menentang perjuangan Islam tersebut. Yang inilah yang dia akan kalah di dalam mahkamah nanti. Di dalam defamation, di dalam saman fitnah, kaedah untuk menang saman fitnah itu adalah dengan membuktikan bahawa apa fakta yang diucapkan di itu adalah benar. Itu kaedah dia. So kalau sekiranya Nasruddin Daud ini tidak berjaya nak menunjukkan bahawa benarlah dua adun ini menentang perjuangan Islam, maka dia kena bayar saman. Dia kan kalah saman dan kena bayar saman. Bukan setakat itu tuan-tuan, ni kita kena ingat Sanusi pernah kalah saman. Orang PAS ramai kalah saman. Membawa cerita saya awal tadi berkenaan dengan Syiah. Saya tak kata Nasruddin Daud tu orang Syiah, tak, jangan salah anggap. Saya kata bagaimana pemikiran perjuangan Syiah itu sudah masuk ke dalam PAS. Ini bukan perjuangan Islam tuan-tuan. Ini adalah perjuangan Syiah. Ini adalah satu bagaimana menusupnya cara fikir dan ideologi Syiah ke dalam PAS sehingga mereka menganggap dan menyalutkan dia kepada inilah Islam. Saya bagi contoh, kawan saya baru-baru ini, Fakrul, dia berdebat dengan seorang wakil PAS daripada Pahang kot, saya tengok daripada wakil tu. Dia kata apa? Dan ini merupakan pandangan majoriti pimpinan-pimpinan dan juga pengikut-pengikut di dalam PAS. Dia kata apa? Dia kata bahawa perlembagaan kita adalah perlembagaan kafir, dia kata. Perlembagaan kita adalah perlembagaan kafir. Kalau tuan-tuan cuba fikir implikasi apa yang dia ucapkan itu. Kalau dia mengatakan perlembagaan kita adalah perlembagaan kafir, seolah-olah dia telah menolak ke semua sistem kita.
termasuk sistem beraja dan sistem agung kita. Dan ada satu ucapan lain oleh Ustaz Pas ni juga mengatakan bahawa ulama warisatul anbiya, ulama adalah pewaris Nabi. Sebab itulah ulama lebih tinggi daripada sultan, ulama lebih tinggi daripada agung, katanya. Jadi pemikiran-pemikiran begini saya risau. Dia mula tanam di dalam masyarakat kita. Akhirnya masyarakat kita akan berfikir kita dah tak perlukan lagi sultan. Kita tak perlukan lagi agung. Tersebar baru-baru ini gambar fitnah berkenaan dengan anak salah seorang bakal pewaris tahta negeri. Saya tak nak sebut negeri mana. Dengan keadaan-keadaan yang tidak senonoh. Disebarkan. Dan dia kata, inikah dia pembawa agama Islam di dalam negara kita? Saya kata, they are moving slowly towards that, tuan-tuan. Diorang sekarang ini bergerak perlahan-lahan ke arah itu. Pertama, dikafirkan kita. Dikafirkan orang yang menentang dia. Dikafirkan perlembagaan kita. Kerana apa? Nanti rakyat akan kata, perlembagaan ini kafir. Kita kena tukar kepada perlembagaan Islam yang sebenar. Tidak ada perlembagaan Islam. Yang ada perlembagaan yang dia sendiri akan buat. Yang nak buat perlembagaan tu nanti dia lah. Mana ada dalam Al-Quran, inilah dia dustur, inilah dia perlembagaan. Tak ada. Yang dimaksudkan oleh Al-Quran, dimaksudkan oleh hadis, selagi mana perlembagaan, selagi mana undang-undang, selagi mana tata cara pemerintahan dan pentadbiran itu tidak bercanggah dengan Islam, maka itu diterima oleh Islam. Sebab itu kaedahnya setiap satu perkara adalah harus, melainkan ada nas yang menegah dia. Itu kaedah fiqh. Satu perkara itu boleh, melainkan ada nas mengatakan tak boleh. Kalau kita ada contohnya dalam pentadbiran kita hanya ada perbankan riba je. Maka kita kena wujudkan perbankan Islam. Anwar Ibrahim dah buat. Kalau kita dalam negara kita tidak ada satu universiti Islam, maka kita wujudkan satu universiti berteraskan Islam. Maka wujudlah antaranya UIA, Anwar Ibrahim yang buat. Kalau kita ni ada masalah tentang insurans kita ada masalah, semua konvensional, semua haram, semua riba, maka wujudkanlah insurans takaful yang berlandaskan Islam. Siapa yang buat? Anwar Ibrahim yang buat. Pada tahun zaman dia memerintah. So semua ini kita tengok rupanya bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim ni melihat, negara ini tidak sempurna dari segi amalannya. Ada amalan-amalan kita yang dilihat bercanggah dengan Islam. Maka amalan itu yang kita akan ambil dan perbaiki. Tetapi kita tak tarik dan cabut ke semua negara kita ni. Kita ambil semua perlembagaan kita, seolah-olah perlembagaan kita semua kena buang out of the window. Hanya kerana perlembagaan itu ditulis oleh orang bukan Islam. Hanya ini ditulis oleh orang British, kafir dia kata. Tuan-tuan, walaupun perlembagaan itu didraftkan oleh Lord Reed, tetapi yang mempersetujui perlembagaan itu antaranya adalah sultan-sultan dan raja kita. Pembesar-pembesar daripada Sabah dan Sarawak. Mereka yang meneliti, mereka bukan bodoh, tuan-tuan. Dia ada penasihat dia juga pada zaman tahun 1957 itu. Ni kita nak bercakap tentang kemerdekaan ini. Dia ada peranan mereka. Apa ingat buta-buta ke? Ingat sultan pada masa itu buta huruf, tak boleh baca ke? Tolong Datang pada masa itu, penasihat sultan datang. Dan mereka yang meneliti. Dan mana yang baik mereka ambil, mereka yang tak setuju mereka tolak. Dan perbincangan serta perbahasan itu dilakukan di kalangan pemerintah-pemerintah pada waktu itu. 1957, 1963. Ini signifikasinya. Kenapa kita nak membawa semangat kemerdekaan ini? Kita kena faham balik. Bahawa apa yang PAS nak bawa, dia kata kita nak tolak total. Perlembagaan ini perlembagaan kafir, dia kata. Pemerintahan ini pemerintahan kafir, dia kata. Maka kena tolak semua. Sebab kita nak kena bawa Islam secara kafah, dia kata. Itulah kesilap fahaman. Yang mereka faham, mungkin diorang faham salah ke, atau memang sengaja memang faham salah ke. Dan itu yang didoktrinkan sekarang ini kepada pengundi-pengundi mereka. Jangan kata benda ini palsu. Ini real conversation saya dengan, bukannya wala-on ni. Ini real conversation saya dengan pimpinan-pimpinan daripada dalam PAS. Level-level ustaz ni, tuan-tuan.
Bercakap soal mengkafirkan. Bercakap soal perlembagaan ini kafir. Bercakap tentang mengkafirkan orang-orang yang tidak mengundi mereka. Ini real. Benda ini adalah real. Dan saya pernah bawa orang naik dalam live saya. Dia sendiri kata, perlembagaan kita perlembagaan kafir. Menentang Islam. Kalau kita ni dikatakan menentang Islam, maka adakah kita ni dianggap sebagai kafir? Tuan-tuan, akhirnya, di sini pemikiran Syiah itu berjaya. Saya kata, saya tak tahu mereka Syiah atau tidak, tetapi mereka mula membawa pemikiran Syiah itu sendiri di dalam negara kita bagi nak menukar sistem kita ni kepada sistem pemerintahan kaedah Iran, kaedah Syiah, kaedah imamah, di mana pemerintah itu mestilah seorang ulama. Dia bukan ulama, ulama tu terma kita, tapi imam. Imam, tuan-tuan. Itu mereka nak bawa. Sedangkan Islam yang sebenar melihat pentadbiran adalah kaedah tabir urus. Kaedah kita mengatur. Dan yang penting, akidah kita terjaga. Ibadah kita terjaga. Amalan kita terjaga. Kehidupan harian kita terjaga. Dan itu tugas pemerintah. Tak kisah pemerintah itu seorang ulama ke, dia ada background apa orang kata agama ke, dia tak ada background agama ke, kemahiran yang perlu bagi dia adalah kemahiran mentadbir, kemahiran mengurus. Kalaupun ulama berjela-jela satu lori, satu rumah, satu bangunan, 1000 orang ulama dalam parti dia, tapi kalau air pun dia tak boleh nak settle, kemudian infrastruktur dia tak boleh nak settle, kemudian pekerjaan dia tak boleh nak settle, negeri kebersihan dia tak boleh nak settle, still dia adalah satu pemerintahan yang gagal. Dia tak sampai ke level yang Allah sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan Tuhan yang ghafur. Jauh sekali, tuan-tuan. Tak nampak image Islam itu, tak nampak. Saya lebih nampak image Islam tu kat mana? Kat Selangor, tuan-tuan. Toleransi agamanya, toleransi bangsanya. Yang Islam ada amalan tentang Islamnya, yang bukan Islam ada amalan tentang bukan Islamnya. Saya lebih nampak dekat negeri Selangor di sana tu. Saya tak nampak dekat negeri Kelantan. To be honest, Terengganu saya tak nampak. Kemakmuran ekonominya, menerima walaun-walaun masuk, walaupun mereka yang merosakkan negeri tersebut diterima masuk, tak ada masalah. So akhirnya, tuan-tuan, berbalik kepada persoalan yang kita nak bawa. Bila dia mudah-mudah nak memfitnah, mengatakan menentang perjuangan Islam dan sebagainya, apa yang ditentang? Sebenarnya bukan perjuangan Islam yang ditentang. Yang ditentang hakikat sebenarnya adalah perjuangan PAS yang jumud, yang cuba untuk nak merosakkan diri dia sendiri. Kan? Merosakkan diri dia sendiri. Dan itulah yang sekarang ini berlaku dalam negara kita. Terbaik, sahabat semua, itu dia pencerahan padu daripada Bro Iswardi, ya, berkaitan dengan isu panas Menteri Besar Kelantan ini, yang sekolah pun tidak habis, ya, mengeluarkan kenyataan bahasa Melayunya, ya, tidak tahu, dia sendiri tidak paham mungkin apa yang dia katakan itu. Hari ini apabila disaman, diminta dalam masa 7 hari untuk memohon maaf, beliau pula mengatakan, ya, dia tidak pernah menuduh dua itu, sedangkan secara terang-terangan, ya, beliau melakukannya. Inilah sifat, ya, pribadi pemimpin Islam kononnya, yang datang daripada parti Islam se-Malaysia ini, yaitu PAS. Ya, apa yang mereka tahu hanya menfitnah, memecah belahkan rakyat, memperbodohkan rakyat dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan seperti ini. Jadi benarlah kata Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Itu dia. Jadi sampai di sini saja, itu sedikit pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Kiranya sahabat-sahabat di luar sana mau juga memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti ulama-ulama, ustaz-ustaz, lebay-lebay, walaun-walauntit, ya, termasuk geng Sapu Bersih dan juga geng Takut Anwar GTA. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan dan kebencian, sahabat-sahabat semua. Jadi, ya, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya,
tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.